Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni merupakan malam terakhir perjumpaan kita semua sebagai MC, dan malam ni juga adalah malam untuk postmortem kita semua, dan semua wajib cakap berkaitan apa yang Umur dah cakap dah bagi tahu tadi, berkaitan dengan tanggungjawab, berkaitan dengan tugas, apa yang dicapai, apa masalah yang ada sepanjang program, sepanjang kita nak buat program ni sampai hari kejadian. Okey, Umur mulakan dulu dengan pengarah program. Tanggungjawab yang Umur pikul iaitu bertanggungjawab terhadap arahan daripada penasihat program yang akan dijalankan waktu semasa sebelum. Lepas tu memberi arahan yang tepat dan jelas kepada AJK dalam melaksanakan tugas atau aktiviti. Yang ini sebelum, semasa dan selepas. Menjadi orang tengah dalam mengemukakan cadangan atau cadangan ahli kepada pihak yang berkenaan. Yang ni Umur jadi orang tengah antara ketua AJK dengan ataupun AJK dengan ataupun antara AJK. Okey. Dan yang terakhir bertanggungjawab menentukan hala tuju program. Okey, alhamdulillah hala tuju program pun memang dah alhamdulillah tercapai, dan apa yang kita rancang semua dan berlangsung. Lepas tu program kita ni apa yang dapat Umur rumuskan, alhamdulillah program kita berjaya seperti mana yang kita atok daripada mula. Dan program ni juga merupakan cadangan yang memang sepenuhnya daripada Amnan, dan Umur hanya teruskan. So walaupun hanya cadangan daripada Amnan, kita dapat sama-sama menjayakan program ni sampai ke akhir. Lepas tu Umur juga alhamdulillah dapat berkomunikasi dengan pihak luar, iaitu pihak LPP dan panel-panel kita untuk menjalankan program ini. Lepas tu untuk masalah pula yang Umur nampak, untuk masalah kita pada asalnya ada berkaitan dengan dana kita. Lepas tu setelah Umur bincang semua dengan dengan SU apa semua, kita dapat idea untuk kutip duit ahli. Dan alhamdulillah duit dana kita pun mencukupi. Lepas tu untuk sebelum program pun Umur nampak sebenarnya banyak lagi AJK yang tak tahu hala tuju AJK tersebut. Maknanya bila Umur baru ambil tu, kira semua masih macam kena buat apa ni, tak tahu apa lagi. So alhamdulillah dapat ditangani semua tu, dan AJK pun dah faham dia punya tugas masing-masing. Okey, untuk semasa program. Okey, benda yang Umur nampak paling ketara adalah tentatif dan Q-sheet daripada pihak protokol tak sama. Kiranya penentuan atur cara dengan tentatif yang kita bagi kepada pihak luar tu tak sama. Menyebabkan kita punya program mula lewat. Pada tentatif yang kita hantar pada pihak luar adalah pada pukul 9, tapi program kita dimulakan pada pukul 9.30 disebabkan oleh kesalahan daripada teknikal atur cara program. Okey, tapi alhamdulillah benda untuk berkaitan dengan tentatif tu kita dapat tandingi, dan program pun alhamdulillah berjalan seperti yang dirancang dan habis seperti yang dirancang juga. Okey, yang seterusnya yang berkaitan dengan line. Okey, line ni kita faham lah. Kadang line laju, kadang line slow. Macam kita nampak dekat program kita, untuk penceramah pertama line laju je, semua dapat dengar, semua dapat fokus. Tapi bila untuk penceramah kedua, kita mula masuk teknikal yang pertama untuk multimedia. Dia orang tak copy siap-siap dokumen yang penceramah
dua bagi dekat laptop yang sepatutnya dia orang copy. Lepas tu yang kedua adalah masalah line, tapi masalah line tu tak boleh salahkan pihak depo sebab line kan bukan kita yang kawal. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak. Okey, waktu je. Lepas tu apa lagi ya? Okey, lagi satu umum nak rumus nak bagi tahu yang kedudukan meja VIP memang kita tak ada choice untuk buat kat tempat lain. So untuk yang sebaiknya untuk next program ini cadangan lah. Meja makan VIP tu kalau kita buat makan VIP sekali dengan program jalan haruslah diasingkan sebab VIP nak menyeimbang kacau penceramah tengah bercakap. Lepas tu yang lagi satu Umur tak sure untuk yang jaga mic AJK mana, tapi maybe aktiviti atau aktiviti rasanya yang jaga mic sepatutnya dia jaga mic tapi dia tak jaga pun mic untuk VIP bercakap. Waktu salah satunya. So muasa hak tu je yang dari pandangan umum. So kita teruskan dengan seterusnya timbalan pengarah. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya minta maaf saya tak boleh buka kamera sebab lain tidak bagi kerjasama. Okey. Okey, dari segi tugasan skop kerja saya sebagai timbalan pengarah dalam program ni tugas utama saya adalah membantu pengarah dalam melicinkan pelaksanaan program ini. Membantu tu lebih kurang dari segi yang berpatutan lebih kepada dokumen jugalah, tapi tidak banyaklah, sekejap dengan macam tentatif dan apa ni report tugasan update daripada setiap jawatan kuasa dan juga report kehadiran daripada kesemua jawatan kuasa. Seterusnya bertindak sebagai pengarah semasa ketiadaannya. Okey, yang ni tak banyak sangat sebab pengarah kita macam yang semua tahu, pengarah kita sentiasa aktif, insyaAllah. Okey, seterusnya membimbing dan mengurus jawatan kuasa yang dilantik seperti yang kita lantik seperti jawatan kuasa protokol, jawatan kuasa pendaftaran, jawatan kuasa penaja, multimedia, aktiviti, cenderahati dan jawatan kuasa khas dan makanan. Okey, saya selaku timbalan pengarah sedikit sebanyak membantulah dari segi skop kerja, pembagian tugas dan bertanggungjawab meneliti dari segi skop kerja yang dihasilkan daripada jawatan kuasa tertentu lah. Okey, seterusnya pada pandangan saya sebelum, semasa dan selepas program. Okey, sebelum berlangsung program kita, seperti yang kita tahu, kita ada buat meeting mesyuarat, beberapa kali mesyuarat. Pada awalnya saya ditugaskan untuk melantik ketua jawatan kuasa secara random lah. Tak kisahlah dari segi senarai nama ataupun pedlet, yang itu ditanggungjawabkan kepada saya dan alhamdulillah saya dan MC yang lain dapat melantik 8 jawatan kuasa tersebut dan bagi saya setakat
dan bagi saya setakat program kita sebelum dan selepas tu semua berjalan dengan lancar lah dari segi skop kerja dan tugasan masing-masing. Lagi satu saya tak boleh detailkan sangat sebab saya tak attend program secara fizikal disebabkan masalah tertentu lah. Saya just attend program just online. Okey, semasa yang tu bagi semasa program lah. Uh, Okey, dari segi masalah tu saya rasa tak nampak sangat masalah tu. Sebab bagi saya program ni alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dengan jayanya. Saya juga uh, nak ucapkan tahniah kepada pengarah kita kerana telah memimpin program kita dengan begitu lancarlah, insyaAllah. Saya rasa itu sahaja daripada saya sebagai timbalan pengarah dalam program ni. Terima kasih, insyaAllah. Terima kasih Firdaus. Kita teruskan dengan timbalan pengarah yang kedua iaitu Amnan Saufi. Nampak lampu Amnan. Nampak lampu. Hello, Assalamualaikum. Oh, dah habis dah? Tak, sekarang giliran Amnan lah. Apa? Giliran Amnan lah nak cakap. Okay. Sorry ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pertama sekali, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala masih beri kita lah kesempatan masa kita ni untuk kita berkumpul lah. Untuk kita siapkan bersama kita punya postmortem. Okey, dan tidak lupa juga untuk sahabat ke atas Nabi Muhammad SAW. Okey, pertama sekali bersyukurlah. Terima kasih juga kepada ahli jawatan kuasa di atas kita punya ni kan, untuk postmortem kita, keseluruhan kita punya program yang selepas kan. Okey, untuk pengenalan dari segi skop kerja, dari segi pengenalan mana kan, masa awal pengarah, tapi dalam CJ tu dia tulis timbalan pengarah. Tapi itulah, saya pun mention ke Amnan, dia macam tak khusus sangat, tapi saya macam beritahu ke Amnan, okeylah, macam tolong bahagian macam AJK yang Amnan kena tolong. Amnan tolonglah. Okey, itulah dari segi pengenalan. Tapi dari segi skop pula, apa yang Amnan telah buat di semasa pengarah dulu bersama dengan Umar Hassan Osman kan. Itulah dalam keadaan time tu. Kemudian selepas pada itu Amnan jumpa dengan saya pun kata Amnan mungkin boleh tolong bahagian sponsor. Jadi Amnan ada tolong sedikit sebanyak dengan Azim untuk mendapatkan sponsor, untuk forwardkan, untuk dapatkan dana-dana kan. Contohnya apa Amnan buat, Amnan telah buat untuk forwardkan dekat ke arah Masjid Amnan, kemudian forwardkan dalam Amnan fokuskan banyak tempat-tempat beribadat. 3-4 masjid lah. Satu di masjid kat Berseri, satu di Sungai Beremang, satu di Simpang 4, satu ini. Untuk forwardkan untuk siapa-siapa yang sudi kan. Ada juga pun time tu quit student juga, quit jadi imam. Itulah Amnan beritahu kawan Amnan juga untuk untuk siapa bina jadi tajaan. Itulah tu dari segi sponsor lah. Dan kemudian apa lagi yang Amnan buat berkenaan okey, itu saya suruh je kan. Kemudian sebelum semasa dah selepas, sebelum apa yang Amnan tengok kita punya program sebelum so far so good. Cuma itulah agak okey, cuma dari segi kita mungkin dari segi time kekurangan, boleh sebut Amnan sebutkan kekurangan. Mungkin dari segi timing lah kan. Apa yang umum kata kita start pukul 9 kan.
Itu lah dari segi timing tak apa, tapi okay tu. Sebelum Amna tengok okay, tadi nampak berserabut bersama kan. Okay, so far okay, semua jadi macam tersusun ke semua kan. Semua dah tahu jawatan semua kan. Kemudian dari segi semasa ni, okay. Dari segi semasa ni Amna tengok, Amna duduk kat kursi kan. Macam kita ada macam ni kekurangan lah. Macam ada macam sedikit ada kalang kabut sikit. Macam contoh time tu lah nak apa, time tu lah baru nak buka pasti coklat, time tu lah apa, nak apa je. Time tu lah macam goodies tu nak pilih-pilih orang siapa nak ni. Sepatutnya kita time tu kita dah macam dah suggest lah siapa yang betul-betul ni, siapa nak dia duduk di sebelah-sebelah tepi dah. Okay, hang boleh pun boleh nak. Kita tak payah tolak-tolak orang kan. Time tu kita dah macam dari segi amanan time tu lah. Kemudian apa lagi lah, dari segi banyak kan apa lagi. Itu lah semasang. Okey lah, okey. Cuma dari segi tu lah nampak macam sedikit. Kemudian multimedia, dari segi multimedia apa yang nak tengok time tu semasa ada sedikit mungkin kan apa yang kita mungkin kan, mungkin ada masalah teknikal kan. Tengok dia masalah teknikal memang multimedia tak teruk, cuma dia macam lambat sikit. Kemudian apa lagi? Dari segi semasa apa lagi? Penceramah kita memang itulah. Amlan tengok pun ceramah okey, dia punya terang pun okey, cuma kadang itulah kan, kadang tengok student apa yang join kita dekat merah ke IKM tu. Macam dia pun macam kurang ke ni sikit, kurang berminat sikit. Termasuk dia ikut jugalah kan. Tengok macam ni lah kan. Tapi dan akhir-akhir tu dia pun banyak kita punya banyak cabutan jadi menarik. Itulah kita menarik balik perhatian kan. Itulah salah satu bagus lah. Ya. Semasa dari segi semasa Amna nak puji lah. Serabut sikit lah Amna cerita ni. Puji dari segi tu lah, jaga makanan Syamil. Dia punya timing makanan tu tepat semua kan. Memang penting lah. Tak ada merugut daripada dari segi ni lah. Kita punya peserta kan dan juga ni lah VVIP kita. Okey. Dan tu lah sebelum semasa selepas okey, selepas pun tak ada apa juga kan. Tu lah. Okey, sebelum semasa selepas itu ada apa lagi ya? Allah Subhanahu dicapai. Apa yang dicapai Amnan tengok okey, kita dapatlah sampai ke ilmu tu. Sampai sekarang Amnan dapat capai ilmu tu, contoh salah satu Amnan dapat join kan tu dari segi satu slide tu menerangkan pasal bab makanan tu. Macam mana nak jadi pengeluar macam mana nak jadi usahawan pengeluar dari segi buah-buahan, contoh cili semua kan. Amnan dapat tahu lah dia punya dari segi step by step. Dia punya pencapaian tu sampai. Betul lah. Kemudian dicapai tu memang dicapai, cuma mungkin depend pada orang. Tapi bagi Amnan capai. Mungkin tenaga pengajar tu mungkin experience kan bagus. Kemudian apa ya? Rumusan Amnan ambil rumusan. Alhamdulillah bagi Amnan ni lah salah satu ada biasa pada umum dan ahli-ahli jawatan kuasa dia. Jadi itu sajalah kot. Kah ada apa-apa lagi Amnan tinggal? Ada lagi ke tak ada dah? Kalau tak ada bolehlah pas kepada pengurusi untuk jalankan balik. Okey, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Amnan atas postmortem sebentar tadi. Okey, kita teruskan dengan setiausaha kita, Nur Faizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Saya selaku setiausaha untuk program kita. Bagi tugas saya sebagai SU bertanggungjawab kepada pengarah lah, arahan pengarah. Lepas tu bertanggungjawab untuk hadir di setiap kali kita adakan meeting
Lepas tu mengumpul segala maklumat seperti merekodkan apa-apa yang State JK cakap dalam meeting. Okay, untuk program sebelum just buat semua surat jemputan kertas kerja yang umum just sambung kertas kerja yang umum bagi tu lah. Lepas tu semasa program pula masa program berjalan dengan lancar lah kalau saya tengok kan. Cumanya yang tak sukanya AJK sendiri yang sembang kuat daripada peserta yang hadir tu. Dekat situ lah tak sukanya. So nampak sangat lah nampak sangat kita ni macam tak fokus untuk kita punya program. Lagi yang semua orang sebut pada awalnya program start pukul 9 kan, jadi lewat sebab protokol lah tak tengok elok-elok lah buat Q-shape dengan jadual program kita yang ada dalam kertas kerja tu. Okay, selepas program pula program tu berjalan dengan lancar, cumanya waktu nak kemas tu ada jugalah AJK yang tertinggal barang, kemas tak habis. Kat situ nampaklah kurang kerjasama dan mereka macam anggap benda tu tak penting kot. Itu je daripada SU. Terima kasih. Okay, terima kasih setiausaha kita. Okay, seterusnya kita ke timbalan setiausaha iaitu Rinaldi untuk teruskan postmortem malam ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya nak minta maaf tidak boleh membuka kamera. Okey, my duty is sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nur Faiza sebagai ketua usaha dan saya sebagai timbalan usaha. Ada beberapa pekerjaan yang telah saya lakukan, iaitu salah satunya ialah membantu kawan-kawan daripada AJK sponsor untuk membuat kertas kerja program agro pertanian kerjaya masa hadapan. Setelah itu ada beberapa tugasan dari Nur Faizah juga yang telah saya kerjakan, seperti macam tadi membantu Faizah untuk mengerjakan report daripada meeting daripada AJK. Setelah itu saya juga melakukan pekerjaan daripada urusan siswa-siswa atau student from international. Ada beberapa kesulitan yang saya hadapi, yakni salah satunya ialah from communication on each other and maybe from the description of the program. So I have to explain them about the program. Itulah daripada kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Dan juga alhamdulillah untuk bendahari juga beberapa kali memerlukan saya untuk
menagih atau ask them for the money for the program. So ada beberapa kesulitan, yaitu mengconvert daripada mata uang asing menjadi mata uang ringgit. Nah, itu ada beberapa masalah, tapi selepas itu insyaAllah tak ada masalah. Ada apa-apa pertanyaan boleh sampaikan. Okey, terima kasih Rinaldi. Tanpa membuang masa, kita teruskan pula kepada Bendahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tak suara saya? Ya. Okey, Saya Umi Aisyah. Saya selaku bendahari dalam program ini. Saya bertanggungjawab kepada pengarah dalam menguruskan pentadbiran kewangan program. Pada 8 Mac 2022, saya telah mengadakan satu mesyuarat khas kali pertama bersama Ketua AJK Program untuk berbincang berkenaan bajet yang diperlukan mereka lah. Kemudian saya juga menyediakan bajet belanjawan program serta membuat mesyuarat bersama penasihat akademik kita Yusuf Hasrul untuk mendapatkan pandangan dan penambahkan daripada beliau. Kemudian saya juga ditugaskan untuk menyimpan dan menerima semua resit perbelanjaan, resit daripada pihak sponsor berkenaan program. Kemudian saya juga menyediakan laporan kewangan, duit masuk dan keluar. Saya juga diarahkan oleh pengarah untuk membuat kutipan bayaran yuran bagi menambah dana sebanyak RM15 kepada pelajar Malaysia dan RM20 untuk pelajar yang bukan Malaysia. Saya juga membantu AJT sponsor dalam cari dana, dan untuk selepas program saya dalam proses membuat cash flow secara menyeluruh. Kemudian untuk membahagi tugas, saya ada beberapa orang belakang saya lah yang membantu saya dalam mengurus kewangan ni. Kalau lain tidak bukan penolong saya, Puratu Aini bin Abdul Hamid. Dia pembantu bendahari dalam program ni. Beliau telah membantu saya dalam mengolahkan bajet belanjawan. Beliau juga telah membantu saya dalam mencari pihak sponsor untuk mendapatkan dana. Beliau juga membantu saya dalam menyusun atau keluar dan masuk program. Beliau juga sering menghadirkan diri dalam mesyuarat yang diadakan oleh bendahari dan membantu bendahari dalam proses penyelarasan bajet kewangan. Kemudian pihak yang kedua, saya juga dibantu oleh Azim bin Osman. Beliau merupakan ketua AJK sponsor program kita. Di sini beliau membantu saya dalam mencapai KPI pendapatan belanjawan kita yang diperlukan dalam program sebanyak RM2,770. Tanya saya ucapkan kepada Azim kerana telah atas berkat usaha beliau serta buah dia lah untuk tungkus lumus dengan ekonomi sekarang untuk mencari dana dengan agensi lain. Di sini saya dengan Azim juga bekerjasama membantu dalam menyelaraskan kewangan di bawah salian sponsor supaya tidak berlaku ketidakfahaman antara dua pihak apabila saya membuat pembentangan dengan pihak penasihat akademik. Semasa program,
saya telah melantik Azim untuk mengurus berkenaan kewangan pada hari program berlangsung. Kerana pada ketika program berlangsung tu, saya selaku bendahari program tak ada di Perlis. Saya di Sarawak. Dan itu menjadi salah satu sebab saya melantik Azim dan 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 menyerahkan tanggungjawab sementara itu kepada Azim bagi memudahkan urusan kewangan di Penalah ketika program berlangsung tu. Azim juga membantu pihak bendahari dalam proses era wang secara tunai pada ahli jawatan yang memerlukan di sanalah. Kemudian saya juga dibantu lagi oleh dua ahli daripada AJK House untuk membantu pihak kami mencari sponsor dan membuat surat kepada sponsor yang menyerahkan duit secara tunai. Itu saja dari saya. Saya serahkan kepada pengurusi. Dan terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Umi Aisyah. Seterusnya kita terus kepada timbalan bendahari iaitu Quratul Aini. Okay, Assalamualaikum semua. First nak minta maaf sebab tak boleh buka kamera. Line slow sini hujan. Okay, saya penolong bendahari. Tugas utama adalah membantu Umi sebagai bendahari untuk mengira bajet setiap AJK. Lepas tu membantu, macam Umi cakap tadi, membantu menyusun resit-resit yang berkaitan sama ada duit keluar kepada AJK. Lepas tu ada lagi satu resit, resit perbelanjaan setiap AJK. Selain itu, saya juga membantu Umi dalam beberapa hal yang lain. Ada juga saya tolong AJK sponsor untuk cari duit sponsor, tapi satu syarikat tu dia diam je. Lagi satu dah hampir berjaya, tapi last minute kita dah cukup bajet, so dia dah tak perlu untuk memberi tajaan kepada kita. Masalah yang saya tengok macam tak ada sangat sepanjang program ni. Bagi saya sikit-sikit tu adalah, tapi macam tak nampak sangat. Yang nampak pun pengurusan waktu tu lah, start lambat. Saya rasa yang tu je lah bahagian saya. Okey, baik. Yang terakhir kita teruskan kepada pengacara majlis kita iaitu main kita semasa program. Silakan. Okay, terima kasih kepada Tuan Pengarah Pengarah Majlis ya. Okay. Saya Kadir Hazli sebagai pengacara majlis dalam program kita lah, program pertanian. Bab cucuk tanam. Dia cucuk tanam, dia keluar padi, boleh buat berah. Boleh buat biskut berah. Okay. Sepanjang program tu saya macam biasalah, saya kerja saya hanya, tugasan saya hanya bercakap saja. So first of all, pasal tugasan saya disediakan teks, tapi pun teks tu bukan saya buat lah, sebab teks tu adalah daripada tugasan AJK Protocol. Tapi walau bagaimanapun saya tetap menolong AJK Protocol bagi menyempurnakan teks tu, walaupun ada sedikit sebanyak masalah, tetapi tidak menjadi masalah lah bagi saya. Saya boleh runding lagi bercakap dengan dalam program sepanjang program tu lah. Jadi pada asalnya saya ingin memohon maaf kepada mereka yang membuat raktai program pada hari Jumaat petang lepas, Jumaat lepas lah maksudnya. Saya minta maaf sebab masa itu saya ada sedikit masalah sebab saya daripada Sabah, saya balik ke KL, and then KL saya kena siap ada kerja nak kena buat, and then saya nak balik Perlis, tiket habis. Tu saya pun tak apalah, saya naik bas pagi. Saya ingat sampai petang, macam lepas solat Jumaat dalam pukul lambat pukul 5. Tengok Masya Allah 7 suku. Saya pun Masya Allah. Nah, kalau saya ada kuasa magic, saya teleport dah macam Goku. Tapi apakan daya, tak boleh. Jadi walaupun saya lambat, saya minta tolong daripada AJK Protocol
Saya tulis Azmira, saya minta tolong seorang untuk tolong ni je, apa tu, minta tolong ambil alih sebagai sebagai pengacara majlis. Bukan saya minta dia untuk ganti saya, tapi saya nak minta tolong dia untuk ambil alih cara, just handle je, bercakap sahaja dalam tu, ikut sahaja dalam teks tu, tak apa. Hal itu demikian kerana kita nak bagi je flow tu, time berjalan, tetapi kita nak tengok teks tu, bacaan dia, sebab apa tu, konteks teks tu okey ke tak. Sebab tu saya minta tolong siapa-siapa lah, ni ke Amnan ke Rinaldi ke yang boleh bercakap je situ, ikut je teks tu, tak perlu risau. So saya balik macam biasa, kita repairkan balik teks tu. Jadi sebelum program kita tengoklah, kadang ada masalah daripada AJK lain sikit, macam ni lah. Apa tu, kehadiran AJK, kadang dia lambat sikit sebabkan kita minta ready pukul 8 tapi dia macam datang lambat sikit. Tapi disebabkan tu preparation tu dia agak terumbang ambing, agak terhulu ke hilir, agak serabut jugalah. Tapi nak kata sebelum program tu serabut, tak adalah serabut sangat, alhamdulillah, masih lagi teratur. Tetapi biasalah, macam kita tengok tu bahagian tentative tu, tiba-tiba lah VIP datang awal, time tu pula datang awal, pelik pula. Tak apalah, nasib baik apa tu, saudari umur dapat bawa bapak convince dengan VIP. Duk sat, lepak-lepak sat, nah tengok nak ada coke ni, coke zero, no sugar, mantap. Jadi VIP makan minum-minum, lepak-lepak dulu sementara menunggu VIP yang lain lah. Jadi datanglah peserta AJK lain. Saya amat respect kepada AJK makanan lah, sebab datang memang makanan on time, siap on time, makanan tu ada semasa program dan juga selepas program. Mantap kepada AJK, mantap kepada AJK makanan lah. Okay, mantap. Okay, nanti datang saya bagi sign. Okay, okay. Jadi kehadiran peserta dengan AJK, alhamdulillah semua menepati masa, walaupun agak lambat sikit, tapi adalah janji jangan datang semasa program jalan, so nampak tak cantik lah. Okay, semasa program alhamdulillah AJK datang, VIP datang, kita sambut dengan, tapi tak minta berdiri lah, sebab masa tu tengok VIP pun kadang datang seorang, dua orang, tiga orang, 4, 5 orang, macam tu lah. So saya terpaksa saya kata je, saya terus tak jadi pengacara program. Jadi sepanjang saya jadi pengacara program, di semasa program tersebut ada nampak sedikit masalah, sedikit boleh kata, tak sedikit tak sebanyak, ibarat sedang-sedang lah. Terutamanya bising berbual-bualan, bercakap-cakap daripada AJK lain yang menyebabkan gangguan daripada penceramah dan juga peserta lain lah untuk fokus panjang program tu. Tapi dielokkan sebaliknya, paling elok pun minta daripada perbaiki daripada semua AJK lain, termasuk kita sendiri, termasuk saya walaupun hamba yang duduk KL dia, minta tolong ni lah, perbaikikan diri. So sepanjang program tu boleh bercakap, tapi jangan macam medik KFC. Tak, cakap macam biasa. Cakap, kita boleh berbisik saja, boleh bercakap, tetapi jangan sampai kuat sangat bercakap tu, sebab ia mengganggu konsentrasi daripada peserta, VIP dan juga penceramah. Okay, jadi pasal ada juga masalah sikit daripada AJK lain, terutamanya AJK yang macam mana, ada AJK yang tak ada kerja. Contoh AJK pendaftaran. Okay, pendaftaran tak banyak kerja sekalipun, sebab yelah datang, okay, nama awak siapa? Amri. Bagi nama, nah goodie bag, nanti awak duduk je di mana-mana. Okay, itu tak ada masalah. Tapi selepas daripada dah start program tu, AJK dah tak tahu nak buat. So macam terduduk belakang kan, walaupun kita nampak macam view Audi tu di sebelah di bahagian entrance Audi tu, nampak dah ada ramai dah AJK yang duduk kat kursi, tak jadi masalah. Tapi disebabkan dia duduk situ, di sebelah kanan, iaitu di bahagian ni lah, bahagian meja makan kan, belakang tu untuk bahagian AJK makanan tu kan, nampak macam serabut, macam ada masalah tu. Kalau boleh daripada AJK lain yang tak ada kerja, tak kira lah AJK aktiviti ke, multimedia ke, makanan ke, makanan memang dah banyak kerja lah. Apa tu, siapa tu,
uh, AJK pendaftaran, mana-mana AJK sponsor ke apa, kalau boleh macam tak ada kerja, tolong bolehlah gerak ke belakang. Maksudnya tanya dekat AJK lain ada tak boleh bantu. Kalau rasa boleh bantu, tolong. Sebab kalau boleh, kalau duduk saja walaupun AJK lain, AJK tengah serabut nak cari orang macam mana. Kalau boleh minta tolong daripada AJK lain. Kalau ada kerja, cari kerja. Jangan cari kerja macam orang suruh cari kerja, korang pergi lari lah pusing-pusing satu Audi cari masa depan, tak tahulah korang. Okay. So alhamdulillah agak masalah sikit lah. Sebab yalah pasal ceramah tadi pun, masalahnya itulah ceramah sahaja 40 slide. Masya Allah 40 slide macam bagi kelas. Tapi itulah agak makan masa yang besar disebabkan bahagian teknikal. Jadi antara kesilapan yang terbesar dalam program tu adalah kita kehilangan satu AJK. Bukan AJK multimedia, bukan AJK pendaftaran, bukan AJK aktiviti, bukan AJK khas atau Usher atau Usher Justin Bieber, tak kisahlah mana-mana pun. Tapi antaranya adalah AJK technical. Technical. Jadi tugas AJK technical ni, diorang bertanggungjawab dalam penyediaan barang-barang prop. Contohnya barang prop seperti phone, PC, TV, kamera, apa-apa semua berkenaan apa yang melibatkan program tu. Contohlah macam laptop tadi, slide tadi tak terpancar. Okay, itu bukan setakat tanggungjawab multimedia, tapi juga tanggungjawab teknikal. Disebabkan ada gangguan masa, gangguan teknikal dan menyebabkan kelonjakan masa. Tapi alhamdulillah masa sepanjang program tu kita dapat runding balik, kita dapat perbaiki balik daripada kita risau program tu habis lebih daripada pukul 2. Alhamdulillah kita habis ngam-ngam pukul 1.30. Alhamdulillah. Tapi disebabkan kita ada kehilangan AJK tu yang menyebabkan program tu agak hambar sikit. Disebabkan ialah slide saja, lepas tu nak masalah editing tu tak salahkan bahagian staff, cuma itulah kalau ada AJK teknikal yang boleh tolong kena ada tu, dia kena runding-runding lah dengan bahagian staff paid system tu. Itu antara AJK teknikal ni antara AJK yang terpenting lah. Sebab tanpa AJK teknikal kita takkan ada barang-barang prop macam TV, kita takkan ada mic, kita takkan ada paid system sekalipun, kita takkan ada Audi sekalipun. Sebab mereka yang bertanggungjawab dalam sebelum, selepas dan sebelum, semasa dan selepas program. Okay. Alhamdulillah ceramah okay. Alhamdulillah ada yang tidur. Mungkin sebab bab petani. Kalau boleh mungkin sebab bab petani kot. Mungkin macam student giat marah, mana-mana student tu kan macam tergantuk, terhentak kerusi, terhentak meja, terhentak lantai, tak tahulah. Tapi macam agak rendah sikit. Tapi alhamdulillah ilmu masuk dah kepada mereka yang fokus. Macam saya fokus walaupun saya MC, saya duduk di sebelah kursi VIP, saya fokus. Walaupun yang sebelah kiri yang tengok VIP tengah makan nasi lemak, Masya Allah sedapnya. Kalau boleh ada yang boleh lagi sedap. Okay. Jadi selepas program alhamdulillah okay. Semua nak kata flow program alhamdulillah berjalan dengan lancar. Maksudnya penceramah dua-dua dah settle. Walaupun agak macam tiba-tiba rasa macam boring, tetapi disebabkan pergerakan daripada AJK activity, kita dapat jadikan flow program tu program yang macam seronok balik. Ada quiz, ada ni lah sila kata cari pensil padi, ada mouse, cari dapat cari 15 dapat hadiah. Terus macam betul-betul macam betul-betul apa iPhone. Macam tu dia happy. Itu yang menyebabkan program tu tiba-tiba meriah. Okay. Jadi flow saya, tanggungjawab saya sebagai pengacara, mungkin saya ada masalah sedikit. Maksudnya masa cara saya bercakap ataupun handling dalam sepanjang program tu, mungkin sebab yalah teks pun ada masalah sikit. Tapi tak apa, saya dah repair masa tu. Saya cuba cakap secara spontan walaupun saya MC. Saya cuba olah cakapkan, saya cuba berkata dalam keadaan yang biasa tapi formal dan sebagai MC lah. Alhamdulillah walaupun agak hambar sikit, maksudnya walaupun agak slow sikit, tapi alhamdulillah saya dapat kawal balik audience untuk fokus balik dekat saya dan juga fokus kepada penceramah. Jadi antara jadi selepas program tu
okey lah, tak ada masalah sangat. Student pun suka, peserta suka, penceramah puas hati sampaikan, hingga timbalan rektor pun puji. Sebab timbalan rektor nak puji program ni bukan senang lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah timbalan rektor puji program ni best, walaupun program yang hanya untuk subjek ni saja, yang tak ada final exam. Tapi alhamdulillah program ni ibarat macam program besar. Walaupun kita hanya berapa orang saja, AJK pun kita pakai round table, undi, vote, macam buka kertas tengok nama Rinaldi, buka nama Umu, buka nama Amnan, macam tu lah. Tapi alhamdulillah okey, semua berjalan dengan okey, cuma agak sama-sama sikit, itu no hal. Sebab semua program mesti ada masalah sikit. Okey, tengok saya ada adik Amnan lagi. Jadi sepanjang program saya boleh katakan rating from 1 to 10 for program saya bagi 9/10. Disebabkan saya tolak satu markah sebab agak ada masalah dalam semasa program, iaitu masalah teknikal lah. Jadi sekadar itu saja. Apa saya cakap, tahniah kepada kita semua, tahniah kepada awak semua, tahniah kepada saya, tahniah kepada semua AJK yang dengar, yang dapat dengar recording saya selepas ini. Saya nak ucapkan tahniah kepada semua. Sebab tanpa usaha anda semua, tanpa usaha daripada pengurusi kita, program ni takkan ada. Okay, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, terima kasih kepada pengacara majlis kita untuk hari program. Okey, kat sini Umu ada beberapa tambahan untuk berkaitan masalah untuk kita punya program sepanjang program berlangsung, iaitu semasa lah. Okey, ni Umu nak tujukan kepada protokol yang Umu nampak. Yang pertama tadi untuk masa awal meeting, awal postmortem ni Umu ada sebut berkaitan dengan tentatif. Okey, yang kedua untuk protokol, arahan yang diberikan tak berapa nak selari dengan apa yang dibuat. Contohnya, awal-awal Umu dah bagi tahu Asya apa yang diperlukan. Yang contohnya Asya yang diperlukan yang utama adalah Asya tunjuk arah, iaitu Asya yang berada di depan bersama dengan pegawai keselamatan kita untuk nak tunjuk kat mana dewan kita, kat mana mereka nak parking. Tapi pada hari kejadian tak ada Asya yang jaga kat depan. Hak tu yang umur rasa terkilan sikit. Dan Umu sendiri yang berjumpa dengan Asya yang ada VIP 4 orang yang minta mereka ke depan. Iaitu bila Umu tanya ketua mereka, ketua mereka pun macam tak tahu benda tu ada. Sedangkan sebelum ni Umu dah minta untuk sediakan Asya di hadapan. Sebab protokol bukan sahaja ahli protokol, tapi protokol juga telah mengambil AJK khas. Okey, yang kedua, yang protokol juga tak update kehadiran VIP, iaitu kehadiran staf-staf PBPU dan juga Puspek. Yang ini Umu agak terkilan sebab pada hari kejadian tiba-tiba ramai staf KUI yang hadir pada hari tersebut, iaitu Madam Aisyah, Ustazah Wan, Sir Anas. Lepas tu dalam masa yang sama Cik Ilman juga daripada Puspek juga hadir. Walaupun hadir sekejap, tapi tu yang Umu nak respon daripada protokol, kenapa jadi macam tu? Kenapa Umu tak tahu kata mereka akan hadir, dan kenapa AJK makanan pun tak tahu? Sebab benda ni melibatkan makanan yang mana dia telah mengganggu kita punya AJK makan lah. Kita dah atok untuk VIP 10 orang, tiba-tiba yang mai tu lebih. Macam mana dengan yang lain tu? Dan juga disebabkan mereka mai last minute waktu tu, kedudukan mereka macam mana? Nampak tak kat situ? So Umu nak minta protokol untuk jawab berkaitan dengan tentatif, berkaitan dengan Asya, berkaitan dengan update kehadiran staf KUI. Sebab benda ni tiba-tiba yang kita punya VIP ada 10, tapi VIP 10 tu yang kita terpaksa buang. Yang mana yang dah masuk dalam senarai kita, iaitu
pengiring Giat Mara dah masuk, sepatutnya makan bersama dengan umum VIP. Tapi dia tak dapat makan sekali sebab ada tambahan staff tu. Lepas tu untuk kursi juga macam umur dengan siapa? Dengan pengacara majlis tiba-tiba kena tukar pula untuk siapa iring siapa apa semua, sebab benda tu kalau tak bagi tahu dari awal benda tu akan jadi problem. Okey. Lepas tu minta untuk protokol untuk sentiasa macam untuk kalau ada program selepas ni nak kena handle apa semua, minta catat semua benda apa yang disuruh dan buat benda tu. Okey, lagi satu berkaitan dengan Asia juga, protokol juga. Asia yang handle VIP sepatutnya depa kena alert dengan VIP. Apa yang VIP nak apa semua kat depan. Even depa dah tak, depa hanya hantar dan depa perlu peka juga dengan VIP yang hadir. Kod VIP tu nak apa-apa ke, depa yang sepatutnya pergi berjumpa dengan VIP. Contoh macam hari tu umur duduk sebelah penceramah. Waktu masa yang sama pengarah LPP tengah bercakap. Dan Umur cari Asia mana yang Umur nak bagi pen drive yang penceramah dah bagi kat Umur untuk nak bagi dekat multimedia, tapi seorang pun tak ada waktu tu. Dan Umur terpaksa bangkit sendiri dan pi bagi kat multimedia. Waktu tu benda yang agak ni lah, agak apa, yang protokol tak berapa nak peka dengan benda tu. Lepas tu seterusnya untuk makanan juga ada yang dari segi makan VIP. Makan lain Umur tak mau komplain sebab makan lain semua okey TikTok. Cuma yang makan VIP ni yang kali pertama yang umur apa yang bersama-sama dengan VIP besar, iaitu timbalan pengarah, timbalan rektor, lepas tu dengan pengarah LKP. Waktu tu makanan yang di-serve adalah berceramah. Sebab apa? Sebab semua buffet yang diletak atas meja sekali buang terus lagu tu, letak terus atas meja lagu tu. Lepas tu dalam masa yang sama kami dah duduk, VIP dah duduk, tapi AJK makanan duk kalut, duk capai makanan kat tengah tu untuk nak serve. Hal itu satu benda yang tak cantik lah bila ditengok, sampai kan Umur sendiri yang kena angkat dulang cucak untuk pi bagi kat semua VIP. Dan juga telur untuk nasi lemak tu VIP sendiri yang pas. Maknanya macam tak lawa lah kat situ. Hot tu untuk makanan hot tu saja. Lepas tu yang terakhir yang ni bukan untuk student tapi untuk pensyarah juga. Iaitu terlalu banyak campur tangan. Iaitu Umur harap selepas ni untuk penasihat Umur minta untuk terus, kalau ada 2 penasihat terus divide group. Maknanya group 1 dengan pensyarah 1, group 2 dengan pensyarah 2. Maknanya tak perlu ada 2 penasihat sebab kami jadi selaru. Bila penasihat pertama bagi arahan macam ni, penasihat kedua bagi arahan macam ni, yang tu menyebabkan kami jadi macam apa aku perlu buat ni? Yang penasihat 1 bagi macam ni, penasihat 2 bagi arahan macam ni. So untuk yang ke depan Umur harap dapat untuk divide kan terus. Maknanya daripada penasihat tu tak perlu ada 2 penasihat dalam satu program. Hanya 1 penasihat dalam satu program. Kalau nak divide dari awal supaya kami tak kecelaruan identiti. Okey. Lepas tu juga dengan campur tangan banyak pihak. Okey. Pada contoh, Umur bagi contoh lah. Asalnya kami dah letak floor kami untuk makanan macam ni apa semua, tapi bila masuk campur tangan daripada pihak luar selain pada penasihat kami jadi macam ragu-ragu dengan program kami. Yang kami nak buat macam kami dah rasa macam dah smooth dah cuba untuk dah rasa macam dah ada harapan untuk smooth. Memang kami pun dah macam yakin dengan program kami, tiba-tiba kami jadi macam ragu-ragu dengan program kami. Lepas tu menyebabkan kami pun macam betul ke yang ni? Betul ke? So Umur minta sangat-sangat untuk program SEM yang akan datang untuk student lain supaya tak ada banyak campur tangan. Maknanya untuk lebih baik 1 penasihat sahaja dan juga tiada campur tangan daripada pihak lain.
Kalau kami nak minta pendapat tak apa. Student lain minta pendapat is okay. Tapi bukan dia campur tangan macam agak mengelirukan lah. Macam tu. Lepas tu Umu nak ucapkan terima kasih kepada semua iaitu MT yang ada malam ni, iaitu Timbalan Pengarah 1, Timbalan Pengarah 2, SU, Penolong SU, Bendahari dan Penolong Bendahari, dan juga kepada pengacara majlis kita yang banyak bagi kerjasama dalam sepanjang menjayakan program kita. Dan tak lupa juga Umu nak ucapkan terima kasih kepada semua ketua-ketua AJK yang telah mainkan peranan yang penting, yang peranan masing-masing terhadap nak handle anak-anak buah mereka, anak-anak buah kamu semua. Dan Umu mention kat sini, okay, AJK activity ni memang bagi umum sangat perform. Sebab daripada order dewan activity, daripada buat quiz activity, daripada sebenarnya skop untuk aktiviti ni sangat besar dan depa ni sangatlah mengikut arahan apa yang umum bagi, semua depa ikut. Okey, yang kedua adalah multimedia. Multimedia juga memang selalu update umur berkaitan dengan banner, benda berkaitan dengan video lah, apa-apa semua dia orang update dan nampaklah gigih kat situ daripada ketua sampai anak-anak buah. Seterusnya makan. Okey, makan juga memang betul-betul gigih. Sebab apa? Sebab daripada mula kita punya makanan yang pertama RM7 ditukar kepada RM3, lepas tu ditukar kepada RM8 pula. Macam banyak sangat perubahan dari semasa ke semasa. So memang Umur nak ucapkan terima kasih dan pada akhir program pun memang makanan terbaik. Lepas tu untuk pendaftaran pada awalnya memang Umur macam tak ada harapan ni kita ada peserta hanya 20 orang. Tapi pendaftaran mereka berjaya untuk membawa 50 orang student Giat Mara untuk memenuhkan dan memeriahkan program kita pada hari tersebut. Dan mereka juga telah berjaya untuk handle online dan juga handle secara bersemuka lah. Lepas tu protokol tak ada protokol, memang program kita lagi haru biru. Sebab dia orang yang buat flow program kita daripada awal sampai akhir. Dan Umur ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab banyak juga yang Umur termarah dan termarah dan ni lah, banyak teguran Umur. Lepas tu Umur minta maaf sangat-sangat kalau ada terasa hati. Tu cenderah hati juga. Walaupun di saat-saat akhir Umur kata kita nak kena tambah hadiah sebab hadiah yang ada 15. So mereka berjaya untuk tambah hadiah tersebut daripada 15 hadiah ke tambah lagi 40 hadiah. So maknanya mereka berjaya buat dalam masa 2 hari walaupun masa dah suntuk. Dan akhir sekali kepada AJK Khas, sebab AJK Khas dah banyak bantu, mereka bantu bendahari, mereka bantu sponsor, mereka dah bantu. Ada juga yang bantu Umur, ada juga yang bantu protokol. Dan terima kasih Umur ucapkan kepada semua AJK dan MT kita. Dan juga ketua-ketua AJK dan anak-anak buah AJK lah. Okey, itu je dari Umur. Ada apa-apa tambahan tak dari AJK daripada MT yang lain? Ada. Maaf. Ada. Ada yang terkata atau kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Minta maaf. Umi ada nak tambah apa-apa ke Umi? Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua ketua juga yang telah banyak benda yang kami ini dalam proses membuat bajet belanja. Dan saya ucapkan mohon ampun dan mohon maaf kepada semua atas pintu kata bahasa dalam berinteraksi sama ada melalui online ataupun offline ataupun dan saya juga terima kasih kepada pengarah kita. Saya banyak mendapat
idea-idea dan nasihat yang boleh boleh apa tu menambah lagi dalam program kita berkenaan kewangan lah. Dan saya sangat berterima kasih juga pada pihak agensi sponsor kerana dah betul-betul lumus dalam mencapai KPI program kita sebanyak RM3,089 dalam collect, termasuk dengan yuran ahli kita sendiri lah. Terima kasih banyak kepada semua, terutamanya kepada Sir Hasrul, banyak memberi saya khidmat nasihat yang boleh di-apply masa kerja nanti. Saya akan cinta dan semangat nilai-nilai yang saya dah terapkan sepanjang dalam masa kerja ini. Terima kasih semua. Ada lagi ke penambahan daripada timbalan ke? Daripada penolong setiausaha ke? InsyaAllah aku nak tambah sikit lah berkaitan dengan nak berterima kasih kepada semua rakan sahabat yang terlibat dalam program kita, dalam menjayakan, sama-sama menjayakan program kita pada semester ini. MPU 3422 Khidmat Masyarakat. Pertama terutama kepada Sir lah sebagai pensyarah kita, Sir Asrul, yang telah guide kita, bimbing kita selama program kita sebelum, semasa dan selepas. Kepada jawatan kuasa tertinggi, pada pengarah dan timbalan pengarah Amnan, Tinaldi, dan setiausaha Bendahari dan MC kita. Selain itu, saya juga minta maaf kalau ada kurang dan silap daripada saya. Saya minta maaf dari segi kekurangan saya. InsyaAllah itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, ada lagi ke? Kalau tak ada, Ummu nak tutup majlis. Nak tukar. Sijil nama pengacara majlis. Nak tulis. Nak tukar nama nak AJK. Aku buat penutup dulu. Nak AJK tertinggi. Oh, penat masuk tiga grup tapi dapat pengacara majlis benda. Sati nak letak pula ni. Boleh. Okey. Apa dah tak nak cakap tu ya? Astagfirullahaladzim. Okey, Umur Wakil daripada semua. Okey. Yang pertama Umur nak mohon maaf daripada pihak Umur sendiri kalau ada Umur terkasar bahasa, dan ada yang sebenarnya di antara AJK yang dah kena marah dengan Umur. So Umur minta maaf atas ketegasan Umur selama ni, dan Umur nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah banyak memberi kerjasama sepanjang program ini. Dan apatah lagi. Dan Umur harap selepas ni bukannya aktiviti kita, program kita terhenti di sini. Dan Umur harap kalau ada apa-apa program yang nak dibuat selepas ni, jemputlah Umur, tapi bukan sebagai MT. Lepas tu lepas tu kepada Sir Hasrul dan Madam Zuliana, Umur nak ucapkan terima kasih kerana telah banyak bersusah payah, banyak macam meluangkan masa untuk kami. Tak kira sama ada siang atau malam, tak balas chat kami walaupun kami walaupun dah bukan waktu bekerja.
kami nak ucap ribuan terima kasih sebab dah berkorban banyak untuk program kami dan banyak bagi nasihat kepada kami. Dan ini adalah saya wakil daripada semua ahli MPU 3422 Khidmat Masyarakat sisi Februari 2021-2022 untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sir Hasrul dan Madam Zuliana. Terima kasih. Itu saja dari kami. Kita tangguh meeting malam ini, bukan tangguh, kita akhiri meeting kita untuk program ini pada saat ini dengan selama-lamanya. tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa Okey, itu saja daripada kami grup MT bagi program Agro Pertanian Kejayaan Masa Hadapan. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua. Salam. Assalamualaikum. Salam. Salam.